Seawal usianya 9 tahun, dia diuji dengan penyakit buah pinggang kronik. Doktor. Kenapa nak jadi doktor? Sebab doktor selalu rawat kita sakit, kita pun nak jadi doktor lah. Nak rawat orang yang sakit pula. Kampung Sungai Serdang, Kapar Kelang. Nurhanis Ahmad Jais, suri rumah berusia 28 tahun ini, memulakan tugas hariannya. Mendirikan rumah tangga 9 tahun lalu bersama suami, Izwan Hafiz Azalan, 30 tahun, yang bekerja sebagai jurukimpal berpendapatan RM60 sehari. Rumah pusaka peninggalan arwah nenek menjadi tempat berteduh buat mereka sekeluarga. Hanis turut tinggal bersama dua orang tuanya, Hamidah Samsudin, 52 tahun dan Ahmad Jais Arsad, 54 tahun, serta dua adiknya yang lain. Dikurniakan 3 cahaya mata, Irwan Hasrik, 9 tahun, Nur Izlin Nafisha, 8 tahun dan Nur Iman Halish, 5 tahun. Hanis diuji dengan anak sulungnya, Irwan, yang disahkan menghidapi penyakit buah pinggang kronik sejak usianya 10 bulan. Setiap hari memang kena makan ubat setiap pagi lah, sebab ubat tu untuk rutin harian dia, bagi dia cergas, sihat, bagi darah dia teratur. Ubat makan, ada juga ubat injection untuk tambah darah untuk dia, buat darah tinggi. Termasuk ubat melancarkan pembuangan, sistem pembuangan dia. Sebelum ni dia pernah pasang tube dekat dalam pundi kencing dia, sebab katanya ada sekatan dekat dalam pundi kencing tu yang buatkan dia tak boleh kencing dengan normal. Jadi doktor terpaksa operate bahagian dalam dia dan gantikan tube kencing dia guna tube plastik. Sampai sekarang dia masih ada tube tu. Dia seumur hidup. Keadaan rumah yang didiami ramai pastinya memerlukan belanja yang agak tinggi. Mujurlah syarikat Faiza Sdn Berhad, sebuah syarikat pengeluar barangan asas, menyumbang pelbagai jenis produk keluaran mereka. Barangan seperti beras berkualiti tinggi, tepung gandum bebas berwarna, kicap manis dan masin serta pelbagai jenis rempah ratus sedikit sebanyak dapat menambah keperluan Hanis keluarga. Pendapatan Izwan kurang daripada RM1,500 sebulan. Jarang sekali mereka dapat menikmati makanan mewah demi untuk memastikan perbelanjaan harian mencukupi. Syarikat Faiza Sdn Berhad turut memberi sumbangan wang tunai buat keluarga ini bagi menampung perbelanjaan rumah. Bebanan yang ditanggung oleh keluarga ini, mereka menerima bantuan daripada Lembaga Zakat Selangor sebanyak RM650 dan JKM sebanyak RM350 sebulan. Melihat keceriaan anak-anak ini sudah cukup memberi kebahagiaan buat Hanis. Sejak tahun lalu, Irwan perlu menjalani rawatan CAPD sebanyak 4 kali sehari. Bilik khas perlu dibina kerana rawatan ini tidak boleh dilakukan di tempat terbuka. Kawasan persekitaran perlu dalam keadaan yang bersih, dilengkapi dengan penghawa dingin kerana tidak mahu ada sebarang habuk. Dengan bantuan pihak sekolah Irwan, Sekolah Kebangsaan Sungai Serdang, dapatlah mereka membina bilik khas ini. Melihatkan keadaan Irwan, walau dia tampak normal, kesihatannya kini agak membimbangkan. Cuma sejak belakangan ni, start tahun lepas, bila doktor kata
kesihatan dia dah merusut, jatuh, teruk. Dia terpaksa buat dialisis tu, kita orang terpaksa akur lah. Saya sedih lah. Kadang tak terima pun ada, tapi kita kena terima lah. Tengok dia happy, jadi saya pun kena happy lah. Sebab kalau kita down, dia pun jadi down. Nanti kesihatan dia pun tak bagus sangat. Dia sangat aktif. Kena doktor pun, kenapa you tak boleh duduk diam? You sakit kan? Tapi dia macam tu lah, dia happy. Macam tak ada apa-apa. Tapi dia tahu dia sakit. Dia banyak kali cakap, kenapa abang kena tanggung sakit ni? Bila abang boleh berhenti kena buat dialisis ni? Dalam usia 9 tahun, pelbagai perkara bermain di fikiran anak kecil ini kerana kehidupannya tidak seperti anak-anak yang lain. Rasa relax je lah. Lepas tu, time buat tu tidur. Baring kat dalam meja. Cuma nanti kalau dah keluar je, baru rasa sakit dekat dunia ni. Sebelum sesi persekolahan dibuka, Hanis perlu memantau sesi pembelajaran 3 orang anaknya agar mereka tidak ketinggalan. Dia akui pengajian dalam talian agak sukar buat mereka kerana terpaksa berkongsi peranti yang sememangnya terhad. Tatkala suami mencari rezeki di luar, Hanis menggalas tugas sepenuhnya menjaga anak-anak. Hanis perlu membahagikan masa sebaik yang mungkin kerana anak sulungnya perlu perhatian yang lebih khusus. Macam Irwan ni dia kerap keluar masuk ward kan. Jadi saya masa banyak habis kat Irwan. Jadi adik-adik dia ni terpaksa tinggal dengan nenek, mak su dia yang jaga kat rumah. Jadi agak kuranglah sikit perhatian. Tapi dia orang faham. Mak dia jaga abang kat hospital. Bapak dia ada kat rumah. Ada perhatian jugalah. Suatu ketika, Hanis pernah berputus asa. Namun, melihat kepada wajah anak-anaknya, dia perlu bangkit demi membesarkan anak-anak, terutama anak sulungnya Irwan. Sebagai ibu, dia juga ingin melihat Irwan hidup normal seperti anak-anak yang lain. Kadang saya bila duduk sorang-sorang, kadang tengah ramai-ramai orang pun saya boleh mengelamun sendiri. Kira macam bila masa saya boleh duduk terfikir sendiri macam mana masa depan dia tanpa saya ke. Dia nak masa saya terjamin tak masa depan dia tu. Boleh ke dia terus sihat sampai ke besar tanpa bantuan saya. Sebab sekarang pun dia masih mengharapkan bantuan saya untuk menguruskan dia punya perubatan. Bagi abang, selagi Umi ada, abang kena kuat lah. Sebab abang kena jaga adik-adik, kena jaga Umi nanti. So abang kena terus kuat supaya abang boleh sihat. Buat Irwan, semoga anak ini terus tabah menjalani kehidupan yang pasti ada indahnya nanti. Keluarga kedua bersamamu tampilkan minggu ini pula di Sungai Bertik, Klang Selangor. Diuji dengan penyakit, Nur Sofia Syamimi 14 tahun. Kehidupannya berbeza daripada rakan-rakan yang lain. Kita pun terkejutlah kan sebab selama ni anak kita sihat. Tiba-tiba nak masuk ICU kan. Perasaan ibu masa tu kan. Tak boleh ingat. Nur Sofia Syamimi, anak ketiga kepada pasangan Muhammad Nasri, 40 tahun dan Nur Zalinda, 36 tahun, disahkan menghidapi penyakit imun trombositopenik purpura ITP yang kronik sejak 10 tahun lalu. Penyakit ini telah menyebabkan Nur Sofia mengalami pendarahan yang tidak berhenti
kerana tiada platelet darah. Memanglah seorang ibu kan bila tengok anak macam tu, kita rasa kesian, satu sedih sebab dia tak dapat nak lalui rutin harian dia macam main kat luar, main dengan kawan-kawan sebab risiko dia pendarahan. So kita takut dia jatuh ke, kita terlepas pandang ke. Aktiviti harian adik Sofia terhad kerana penyakit itu, namun dia sangat rajin membantu ibunya di rumah. Sofia tahu kesibukan ibunya harus menjaga dan menguruskan 6 orang adik yang masih kecil. Dengan cara inilah, dia dapat meringankan sedikit beban ibunya. Sofia, seharusnya dia dinasihatkan doktor untuk lebih banyak berehat. Apatah lagi, bekalan ubatnya untuk tempoh 6 bulan yang berharga RM30,000 sudah habis sejak sebulan lalu. Klang, Selangor. Nur Sofia Syamimi menghidapi penyakit imun trombocytopenic purpura ITP. Penyakit ini menyebabkan pendarahan yang berterusan. Lantaran itu, Nur Sofia perlu bergantung kepada ubat khas yang berharga RM30,000 untuk mengawal pendarahan yang berlaku. Kalau tak makan ubat, dia jadi lemah lah. Pendarahan tu mungkin akan berlaku lah. Ubat-ubat yang dia makan tu untuk kawal pendarahan dia. Sekarang dia kan dah remaja, jadinya kita seorang perempuan lah akan datang bulan kan. Pendarahan melalui situ. Kalau dia tak makan ubat, kemungkinan boleh berlaku lah bila-bila masa. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, mujur Nur Sofia tidak perlu ke sekolah dan hanya meneruskan sesi pembelajaran dari rumah. Masa sekolah rendah dulu dia banyak tak pergilah sebab faktor keadaan dia kan. Doktor pun tak mengizinkan sebab takut kalau ada apa-apa berlaku, benda yang kita tak ingin berlaku lah. Sebab dia tak boleh nak lasak sangat, tak boleh nak sukan, tak boleh orang ramai. Macam kat sekolah tu kan ramai anak murid, cikgu semua sesak-sesak, dia tak boleh. So tengok pada keadaan dia, kalau dia sihat dia akan ke sekolah lah. Kalau dia tak sihat, duduk rumah. Kalau dia dah teruk, nampak perlu bawa ke hospital lah. Penderitaan Nur Sofia ini mendapat perhatian daripada syarikat Faiza Sendirian Berhad. Selaku penaja utama, pelbagai barangan produk Faiza disumbangkan sebagai keperluan dapur. Sumbangan yang cukup bermakna buat keluarga besar ini. Pendapatan Nasri RM1,500 sebulan sangat mencabar buatnya untuk membesarkan 9 orang anak, apatah lagi perlu berdepan dengan kos sari hidup di bandar. Banyak yang perlu difikirkan. Lebih mencabar, kerja Nasri sebagai jurukimpal yang bergantung dengan kontrak kini terganggu akibat pandemik COVID-19. Sebelum ini, Nur Sofia pernah melakukan pembedahan untuk membuang limpa ketika usianya 4 tahun. Namun, pembedahan itu tidak dapat menyembuhkan penyakit ITP yang dihidapi Nur Sofia. Sebelum detect sakit tu, kita memang tak tahu dia apa punca, apa sakit dia, kita tak tahu. Dia berada di ICU pun 2 hari tu. 2 hari masih belum dapat kesan. Sebab doktor cakap kenapa kosong. Doktor pun tak tahu sebab darah dia yang lain okey, cuma platelet tu je yang tak ada, kosong. Saya pun tak ingat benda tu dah berlalu. Mungkin dalam seminggu ke, dalam seminggu lah, lebih kurang seminggu, doktor sahkan memang anak saya tak ada platelet, tak ada darah kuning, kosong.
Di saat seperti ini, Muhammad Nasri dan Nur Zalinda perlu berkorban untuk Nur Sofia sepanjang tempoh rawatannya. Perhatian yang lebih perlu diberikan kepada Sofia daripada adik-adik yang lain. Hanya Zalinda dan Nasri yang mampu membuat Nur Sofia terus kuat menjalani kehidupannya. Masa tu lebih pada dia, tumpu pada dia. Lagipun kalau dia masuk hospital, kena tahan wad lama, saya terpaksa bercuti. Pernah kena buang kerja lah sebab dia masuk wad 2 bulan lebih. Saya tak boleh pergi kerja, orang rumah jaga anak lain, sekolah lagi. Jadi terpaksa lah. Sekarang ni rawatan dia alhamdulillah lah. Kesihatan dia makin baik lah, tapi itu pun tak tahu, tak boleh dijangka lah bila dia akan kena balik untuk sakit dia tu. Sekarang dia gantung pada ubat lah semua hidup, saya cakap. Sebab tak ada jalan untuk sembuh. Kalau boleh nak anak saya Nur Sofia Syamimi ni sembuhlah daripada penyakit dia. Tak adalah nak ulang ke hospital lagi, makan ubat. Yelah kan, tengok anak kita ni sakit, makan ubat 1 hari tak terkira lah dos dia. Diuji dengan penyakit kronik, Sofia dan keluarga cekal dan tabah menghadapi ujian ini. Dua buah keluarga kami paparkan. Bagi pasangan Nurhanis dan Izwan, mereka harus cekal menjalani ujian kerana Irwan memerlukan sokongan untuk melawan penyakit ini. Perjuangan perlu diteruskan. Begitu juga dengan kisah Nur Sofia Syamimi. Dia harus terus positif menjalani ketentuan ilahi kerana segala yang terjadi pasti ada nikmatnya nanti. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak 1000. Setiap langkah perjalanan